Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR online dalam subjek pendidikan Islam bagi pelajar tingkatan 2. Okey, hari ini saya akan sambung dengan tajuk Hanya Allah yang Maha Esa. Bagi sesiapa yang ada buku teks, sila buka buku teks muka surat 5. Yang ada buku online, sila buka muka surat 5. Okay, hanya Allah yang Maha Esa, maksudnya kat sini Allah sahaja yang wajib kita percaya. Okay, Allah Maha Esa, Esa maksudnya satu, yang satu. Okay, hanya Allah yang Maha Esa. Saya harap pelajar faham apa itu yang dikaitkan dengan maksud Maha Esa. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita baca sama-sama sepotong ayat suci Al-Quran daripada surah Ali Imran. Surah yang ketiga iaitu ayat ke-18. Jadi saya harap pelajar pun dapat ikut membaca ya. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-18. Baik, ayat ini lazimnya kebiasaannya ada yang bacakan ayat ni sesudah solat, boleh dijadikan zikir dalam selepas kita solat. Jadi pelajar-pelajar pun boleh praktikkan ayat ini dalam kehidupan seharian. Selepas solat boleh praktikkan, selepas solat boleh baca, tak pun bukan sahaja selepas solat, bila-bila masa sahaja pun boleh kita baca. Okey, kita tengok, mari kita lihat sama-sama potongan ayat dan beserta maksudnya. Okey, syahidallah, Allah menerangkan, iaitu kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti, annahu la ilaha illa huwa, bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Okay, maksudnya di sini Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Okey, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan malaikat serta orang yang berilmu. Okay, malaikat adalah ciptaan Allah dan malaikat pun umat Islam kena percaya. Okay, sebab apa dalam rukun iman ada diselitkan beriman kepada malaikat. Jadi malaikat kita kena percaya, malaikat itu ada, malaikat itu wujud. Okay, qaimam bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Azizul Hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Okey, saya harap pelajar dapat tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi kita akan terus kepada intisari ayat, apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Baik, yang pertama, Allah menegaskan keesaan, keagungan dan kebijaksanaannya kepada seluruh makhluk. Maksudnya di sini dalam dunia tiada siapa yang boleh menandingi keesaan, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Tiada manusia yang boleh lawan. Tiada tandingan. Hanya Allah sahaja yang ada. Okey, yang kedua, para malaikat dan orang yang berilmu mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah. Bukan siapa kita yang tidak mahu percaya Allah itu ada. Bahkan para malaikat dan juga orang yang berilmu, mereka pun percaya bahawa Allah itu Maha Esa. Jadi kita yang tidak seberapa ini, kita kenalah percaya ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Taala menjelaskan bahawa Dialah yang memerintah seluruh alam dengan keadilan. Baik, maksudnya dalam dunia ni semua Allah perintah, semua Allah dah tentukan. Baik, tinggal manusia sahaja yang menentukan. Sebab itu manusia ini diberi akal, manusia diberi pilihan untuk membuat apa yang mereka boleh buat. Okey, sebab itu kita kenalah berbuat perkara yang baik. Okey, yang keempat, bukti dan dalil keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil ayat Al-Quran. Okey, maksudnya
segala kebijaksanaan Allah kita dapat lihat melalui alam-alam semesta. Contohnya bulan, bintang, gunung, pokok-pokok, tanah lapang, gunung ganang, bukit bukau, apa lagi, hujan, sejuk, malam, itu semua ciptaan Allah. Tiada manusia yang boleh buat perkara itu jadi. Itu semua ciptaan Allah. Itu semua di atas kehendak Allah. Allah yang ciptakan, ada sebabnya kenapa Allah ciptakan perkara itu semua. Sebagai contoh, siang dan malam. Kenapa ada siang dan malam? Kenapa tak malam je? Kenapa ada siang je? Supaya ada juga manfaat siang kepada benda-benda lain. Contohnya tanam-tanaman. Kita pun sendiri memerlukan cahaya matahari. Itu ada hikmah di sebalik semua kejadian Allah. Sebab itulah Allah itu maha bijaksana. Baik, ini antara aktiviti. Kita tengok hafaz dengan betul, lancar serta bertajwid. Kalau kamu nak senang, kamu hafallah satu persatu. Maksudnya, kamu kalau dalam ayat tu, ada satu ayat je, tapi dalam aktiviti ni dipecahkan kepada 4. Contohnya, yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Maksudnya, hafal ayat ini sahaja dahulu. Dah sudah hafal, hafallah yang kedua pula. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Sudah hafal yang kedua, hafal yang ketiga pula. Qa'iman bil qist. Sudah hafal yang ketiga, sambung pula yang keempat. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu antara teknik-teknik lah, teknik-teknik menghafal, dan ia sangat berkesan. Ayat ini ringkas dan mudah dan senang dihafal. Saya harap pelajar semua boleh hafal antara aktiviti-aktiviti yang pelajar semua boleh buat di dalam rumah. Hafallah ayat ini, tidak rugi pun, malah kita dapat pahala. Baik, untuk subjek pendidikan Islam setakat ini sahaja. Kita habiskan tajuk tilawah dulu. InsyaAllah akan datang kita masuk lagi tajuk tilawah dan kita akan belajar sedikit ilmu tajwid. Baik, jadi rumusan untuk tajuk hari ini adalah hanya Allah yang Maha Esa. Maksudnya kita umat Islam wajib percaya Allah itu sahaja yang ada. Bukan Allah sahaja, Allah itu satu. Allah yang Maha Esa, Allah sahaja yang wajib kita percaya. Allah sahaja, Allah lah Maha Bijaksana. Maksudnya semua ciptaan ini adalah milik Allah. Allah yang ciptakan, ada sebabnya kenapa Allah ciptakan. Baik, saya harap pelajar dapat apa hikmah, apa info, apa isi kandungan yang terdapat dalam ayat ini. Jadi saya harap pelajar faham. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.